Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Roslan bin Abdul Rahman, pelajar jurusan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bersama saya mengupas isu berkenaan dengan bagaimana cara ataupun tindakan yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak dalam memulakan tindakan di mahkamah syariah, khususnya berkenaan dengan prosidin mal. Sebagaimana umum mengetahui, prosiding yang harus dilakukan biasanya ada dua. Pertama, saman, melalui saman, dan yang kedua adalah melalui permohonan. Sebagaimana saman, permohonan adalah salah satu cara untuk memulakan tindakan mal di mahkamah syariah. Berbeza dengan saman, jenis kes yang perlu dimulakan dengan permohonan telah ditetapkan dalam jadual kedua enakmen tata cara mal mahkamah syariah. Secara khususnya, terdapat dua permohonan yang perlu diberi perhatian, iaitu permohonan yang mengikut kaedah khas dan permohonan yang mengikut kaedah khas. Permohonan yang mengikut kaedah am. Mengikut kaedah am, tiap-tiap permohonan hendaklah dibuat melalui notis dalam borang MS3 dan hendaklah disokong dengan affidavit yang diangkat sumpah mengikut yang dikehendaki di bawah enakmen tata cara mal mahkamah syariah negeri-negeri. Tiap-tiap permohonan hendaklah menyatakan sepenuhnya jenis perintah yang dipohon dan mengandungi fakta yang cukup terperinci untuk menyokong permohonan itu, dan melainkan jika mahkamah memerintahkan selainnya, hendaklah disampaikan kepada pihak-pihak. Mahkamah boleh membatalkan suatu permohonan yang tidak lengkap, kabur dan mengelirukan. Okey, prosiding yang dimulakan dengan permohonan mengikut kaedah am ini seperti mana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 7/2 enakmen tata cara mal mahkamah syariah negeri-negeri. Semua prosiding yang disebut di bawah jadual kedua hendaklah dimulakan dengan permohonan, dan Seksyen 7/2 ini juga perlu dibaca dan dirujuk jadual kedua enakmen tata cara mal mahkamah syariah. Perkara-perkara yang berhubung dengan undang-undang diri, ada dah permohonan yang hendak dimulakan di bawah kaedah am ini dinyatakan di bawah jadual kedua enakmen tata cara mal mahkamah syariah. Antara perkara yang disebut dalam jadual kedua ialah keizinan untuk melangsungkan perkahwinan seseorang di bawah umur dewasa. Mana seseorang yang belum dewasa ingin berkahwin, ingin melangsungkan perkahwinan, prosiding yang harus dimulakan oleh pihak yang hendak berkahwin dalam keadaan umur tidak mencapai umur dewasa ini hendaklah dimulakan dengan permohonan. Begitu juga pelantikan wali am perlu dimulakan dengan permohonan. Perintah bagi pendaftaran perkahwinan yang dilangsungkan berlawanan dengan undang-undang perlu dimohon, perlu dibuat ataupun dimulakan prosiding dengan permohonan. Anggapan kematian, pelantikan penjaga harta seseorang orang belum dewasa, perintah bagi penjagaan bersama harta seseorang, perintah bagi pengubahan kuasa penjaga harta seseorang orang belum dewasa, perintah bagi pemecatan penjaga harta seseorang orang belum dewasa, kebenaran bagi pelupusan harta seseorang yang belum dewasa, kebenaran untuk menyara seseorang orang belum dewasa daripada pendapatan hartanya, perintah bagi penggunaan harta modal untuk menyara seseorang orang belum dewasa, perintah larangan yang berhubung dengan harta seseorang orang belum dewasa, injunksi yang menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia
perintah untuk mengetepikan atau injunksi yang menghalang pelupusan harta untuk mengecewakan tuntutan nafkah, injunksi terhadap perkosaan oleh suami atau isteri atau bekas suami atau isteri, pengiktirafan perkahwinan yang diijab kabul di luar negeri, dan yang terakhir ialah pengesahan pengakuterimaan paternity oleh perempuan dalam iddah, yakni dalam konteks pembahagian harta pusaka. Kesemua ini termaktub di bawah jadual kedua enakmen tata cara mal Mahkamah Syariah, dan semua prosiding yang dinyatakan di bawah jadual kedua ini perlulah dimulakan dengan permohonan. Permohonan iaitu dengan melalui boran MS3 dan disokong oleh pendevik. Itu permohonan mengikut kaedah am. Bagaimana pula permohonan mengikut kaedah khas? Sebagaimana yang disebut sebagaimana yang disebut tadi, permohonan ini ada dua cara. Pertama melalui kaedah am dan kaedah khas. Permohonan mengikut kaedah khas ini ialah tertakluk kepada enakmen keluarga, enakmen undang-undang keluarga Islam negeri. Sebagai contoh, permohonan penceraian di bawah enakmen undang-undang keluarga Islam Section 43 dalam enakmen keluarga menyatakan tentang proceeding penceraian, dan di bawah section itu juga dinyatakan borangnya, bagaimana borangnya dan bagaimana prosedurnya. Maka permohonan itu hendaklah mengikut sebagaimana yang tertakluk di bawah enakmen keluarga. Perlu dimulakan dengan permohonan, dan borangnya semua sekali perlu dirujuk dalam enakmen keluarga Islam. Yang keduanya ialah permohonan poligami, sebagaimana yang dinyatakan di bawah section 23 enakmen undang-undang keluarga Islam, menyatakan secara terperinci prosedur untuk memohon poligami, dinyatakan borang dan sebagainya. Jadi sebagai conclusion kepada perbincangan kita kali ini, permohonan merupakan salah satu daripada tindakan yang hendaklah dilakukan oleh pihak-pihak. Dan bagi memulakan suatu prosedur di mahkamah, pihak-pihak perlu mengetahui kes yang hendak dipohong itu. Pastikan kes itu perlu dimulakan dengan saman ataupun perlu dimulakan dengan permohonan. Hal ini sangat penting bagi memastikan proceeding sesuatu tuntutan yang dipohong itu akan tercapai dan sesuatu maksud keadilan itu dapat ditegakkan. Akhir sekali, pastikan keadilan yang kita dakwa itu mestilah betul-betul adil. Keadilan yang didakwa itu mestilah dilihat adil, bukan sahaja sekadar dakwaan. Jadi saya rasa perbincangan yang saya sampaikan tadi, perkongsian itu, moga-moga memberi manfaat kepada semua. Dan saya akhiri dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.